Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat datang ke program sesi perkongsian Inisiatif Inovasi Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK bersempena dengan Hari Inovasi Pustaka Negeri Sarawak 2020. Pada sesi perkongsian ini, 3 kumpulan KIK daripada Pustaka Negeri Sarawak akan berkongsi dengan anda semua hasil projek inovasi serta pengalaman dan pencapaian mereka di dalam penghasilan projek masing-masing. Jom kita saksikan perkongsian kumpulan Prodigy 6, iLegend dan Nadim. This is my painting. It's entitled Takma's Parang. Takma means father. So this is the parang of my father-in-law. I used batik. It's the traditional batik, the technique to do this. I actually went to Bario for a very significant name-changing event in my life. Because my husband is a Kalabit. When we have the first child, we need to go back to the village. So I had walked from Bario from 5 a.m. to 5 p.m. And when I arrived at Akmada, which is the village of my father-in-law, I walked into his kitchen. And at that time, I didn't have a camera. But I saw his barang hanging there. What attracted me was the tree bark. Salam inovasi dari kumpulan KIK Prodigy 6. Baiklah, pada hari ini kami akan berkongsi projek dan pengalaman kumpulan KIK Prodigy 6 dalam menjalankan projek kreatif dan inovatif kami. Baiklah, saya perkenalkan ahli kumpulan kami. Saya sendiri Ahmad bin Samsudin. Saya Puan Suzana Abdullah. Saya Zuahir Ilyas. Dan saya Muhammad Awis Abu Bakar. Dan kami adalah dari berbagai latar belakang dan departmen bahagian. Baiklah, seterusnya signifikan pemilihan projek kami adalah selaras dengan visi, misi dan peranan Pustaka Negeri Sarawak itu sendiri ya. Okey. Dan projek ini adalah dengan apa orang kata untuk memenuhi kehendak pelanggan dan pemegang taruh di Pustaka Negeri Sarawak. Dan ianya adalah sejajar dengan agenda matlamat peringkat negeri Sarawak dan peringkat nasional umumnya, yang mana di peringkat negeri Sarawak kita adalah ke arah digital Sarawak Digital Economy pada tahun 2018 hingga 2022, dan di peringkat nasional kita adalah selaras dengan Industrial Revolution 4.0. Baiklah, untuk seterusnya untuk mengetahui masalah sebelum dan selepas projek, saya serahkan pada Puan Susan kita. Okey, terima kasih Encik Ahmad. So di sini saya ingin menerangkan tentang masalah sebelumnya kita membuat projek didinamakan hari ini. Sebelum ini kita menggunakan kaedah lama, itu menggunakan kad katalog, yang mengambil masa untuk lama, untuk mendapatkan maklumat pun lama. Jadi secara umumnya tidak digital, dan sebelum ini kita mendapat aduan daripada orang awam ataupun pengguna yang datang ke pustaka, mengatakan yang kad katalog ini tidak berapa memberi maklumat yang tepat dan cepat. So kami telah memilih projek ini di mana di sebalik sebelum masalah ini kita juga ada portal Sarawakiana. Kad katalog tersebut tadi digantung di bawah lukisan-lukisan yang telah dibuat, dan daripada itu kita membuat idea itu penambah aras dan benchmark daripada game yang digilai oleh orang ramai pada beberapa bulan tahun lepas, iaitu game Pokemon. So melalui daripada point of view pengguna dan pengguna kita yang memberi idea dan cetusan itu tadi membuatkan kita untuk meneruskan pencarian
menyelesaikan masalah yang ada di perpustakaan kita ini. So daripada itu, menggunakan beberapa tools yang telah disediakan, kami telah mencetuskan idea yang dipanggil ARIG. Sebelum ini Sarawak-Kiana Portal dan kad katalog menggunakan masa yang ataupun proses kerja yang agak lama berbanding dengan selepas menggunakan ARIG. Langkah proses kerja kita oleh penggunai menggunakan satu langkah sahaja dan perkhidmatan layan diri. Jadi untuk kos pula, sebelum ini kita menggunakan Sarawak-Kiana Portal dan kad katalog, menggunakan tenaga pakar dan mahir dalam ICT dan sebagainya. Kad katalog pula penyediaan kos penyediaan kad katalog yang menggunakan kos yang sangat tinggi, ya. Tetapi selepas menggunakan ARIG, tiada kos, baiklah. Dan impact tidak ketara bagi kos rakaman dan editing dan ruang. Okey, berdasarkan sebut harga yang diperolehi, kos upah untuk 2,500 untuk 10 buah lukisan, kos upah 300 buah lukisan sebanyak 2,500 darab 30 menjadikannya 75,000. Penjimatan sebanyak 75,000, di mana ruang simpanan koleksi lukisan yang sebesar 831.38 kaki persegi dengan menggunakan penggunaan optimum ruang untuk sumber maklumat di Pustakaan Negeri Sarawak. Okey, kepuasan pengguna pula sebelum dan selepas. Sebelum ini 100% responden tidak berpuas hati dan 100% responden tidak berpuas hati dengan kad katalog pula. Tetapi setelah menggunakan ARIG, 100% responden berpuas hati. Okey. Masa pula sebelum ini menggunakan Sarawak-Kiana Portal dan kad katalog lebih kurang 40 minit untuk satu lukisan. Manakala selepas menggunakan ARIG lebih kurang ataupun kurang 1 minit, okay, sekiranya pengguna telah memasang aplikasi AR pada peranti ataupun telefon pintar mereka. Tenaga kerja yang digunakan sebelum ini, okay, penyediaan maklumat tenaga pakar diperlukan dan kos sangat tinggi. Manakala kad katalog lebih kurang memerlukan 3 orang. Tetapi untuk ARIG, selepas menggunakan ARIG, dikendalikan sendiri oleh pengguna. Okey, itu saja daripada saya, Encik Ahmad. Itulah masalah kita sebelum dan selepas kita mengadakan ARIG ni tadi. So, Awis boleh ceritakan tentang potential project ataupun projek potensial mengenai ARIG ni. Silakan Awis. Okey, ARIG ini merupakan satu inovasi daripada perkumpulan Prodigy 6 mengikut apa yang disampaikan oleh Puan Suzana sebentar tadi ya. Teknologi augmented reality ini walaupun telah banyak digunakan di merata tempat di dunia ini, tapi ini teknologi augmented reality untuk lukisan ini adalah yang pertama yang dibuat ataupun yang dihasilkan di Malaysia. Jadi untuk perkara ini telah divalidasikan sendiri oleh Dr. Yaakob bin Muhammad Rafi'i, iaitu pensyarah di Universiti Malaysia Sarawak daripada Fakulti Applied dan Creative Arts ya. Untuk projek ARIG ini, Prodigy 6 telah mendaftarkan projek ini di bawah MyIPO, di bawah pendaftaran harta intelek, dan kemudian untuk pencapaian projek ini saya serahkan kepada Puan Zuahir Ilyas. Terima kasih Encik Awis. Okey, untuk pengetahuan semua, projek ARIG ini telah pun kami pertandingkan di peringkat KIK Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak. Ia juga telah mendapat anugerah emas dan anugerah industri 4.0 di Convention Team Excellent
MPC Wilayah Sarawak dan Sabah. Dan seterusnya, kami juga mendapat anugerah di Convention SIDEX pada tahun 2009, dan juga anugerah tertinggi kami telah mendapat anugerah emas serta anugerah Industri 4.0 pada Annual Productivity and Innovation Conference and Exposition APIC 2019. Selain daripada pertandingan-pertandingan KIK yang telah kami sertai, Eric juga telah mendapat benchmark dari organisasi-organisasi lain yang berminat untuk Industri 4.0 seperti ILP. Baiklah, secara keseluruhannya projek ARIC ini banyak membantu pengguna kita lah, ataupun staf ataupun pegawai yang mengendalikan koleksi-koleksi gambar di Pustakaan Negeri Sarawak. Secara umumnya Pustakaan Negeri Sarawak mempunyai lebih daripada 300 koleksi, okay, yang berada di premis ini, di premis Pustakaan Negeri Sarawak Miri, dan ianya digantung dan dipamer sebanyak lebih kurang 30 koleksi pada setiap 6 bulan. Jadi ianya akan bersilih ganti pada setiap 6 bulan, dan semua koleksi ini kita lengkapi dengan teknologi AR. Jadi teknologi ini memudahkan pengguna kita, memudahkan artis-artis kita menyampaikan maklumat di sebalik gambar ataupun lukisan yang terdapat di Pustakaan Negeri Sarawak itu sendiri. Jadi kita telah mendapat maklum balas positif daripada pelukis-pelukis kita. Okay, dan selepas ini kita akan saksikan apakah maklumat ataupun maklum balas daripada artis dan juga rakan pintar kita dari Galeri Seni Lukis Negara dan pensyarah daripada UNIMAS. Jadi saya rasa itu saja kongsian projek KIK yang telah dijalankan oleh kumpulan Prodigy 6, dan diharap ianya dapat digunapakai ataupun direplikasi di mana-mana tempat galeri, ataupun sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada galeri koleksi lukisan di perpustakaan, mungkin boleh menggunakan teknologi yang sama bagi memudahkan pengguna kita. Jadi itu saja daripada kami. Salam inovasi daripada kumpulan Prodigy 6. Sekian, terima kasih. Nama saya Merudin Ahmad dari Balai Seni Lukis Negara Kuala Lumpur. Saya mengucapkan tahniah kepada kumpulan Prodigy 6 kerana percubaan untuk komunikasi dengan audiens yang lebih kerap tanpa menggunakan manusia. Maksudnya pelukis tidak perlu ada di sini sepanjang masa, ataupun kurator tak perlu di sini sepanjang masa. Yang mana keadaan sekarang ni, dunia pemuziuman ataupun galeri seni pada waktu ini memang memerlukan teknologi, sebab masyarakat sekarang, especially golongan generasi baru yang berfikir dengan sangat cepat dan laju, tidak perlu untuk banyak, tidak akan tumpuh satu tempat untuk membaca, tapi memudahkan tidak balas dengan menggunakan teknologi. So pendekatan menggunakan kaedah augmented painting itu adalah sangat baik dan berkesan, yang mana membolehkan visitors boleh akses maklumat tentang lukis, tentang karya ini di mana-mana pada waktu itu, tanpa perlu terus berjumpa dengan orang pelukis tersebut. Selain dia nak baca, dia hanya perlu dapat daripada apps ataupun mungkin dalam screen TV dan sebagainya. Satu percubaan yang baik, dan saya ucapkan tahniah. Saya Yaakob Muhammad Rafi'i dari Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif UNIMAS. Melihat bahawa usaha untuk mendokumentasi dan juga memaparkan koleksi-koleksi catatan yang ada di Pustakaan Negeri Sarawak ini sebagai satu langkah yang amat bagus dan sesuatu yang baru, sesuai dengan perkembangan kita pada hari ini yang melihat kepada digital ekonomi dan juga IR 4.0. Dan saya ingin ucapkan tahniah kepada Pustakaan Negeri Sarawak kerana telah mengadakan inisiatif sebegini rupa. Jadi saya melihat sekarang ini langkah yang dilakukan oleh Pustakaan Negeri Sarawak pada hari ini adalah sesuatu yang sepatutnya digembling bersama, dan juga untuk dapat penambahbaikan yang lebih baik, supaya
apa yang ada dalam koleksi Pustaka Negeri Sarawak ini dapat dikongsi bersama dengan masyarakat luar. Dan pada yang sama juga, kemudahan teknologi menggunakan augmented reality ini sebenarnya adalah satu langkah yang baik supaya penggunaan manusia dalam penyampaian maklumat kepada orang ramai dapat dikurangkan dan dapat dipermudahkan. Dan dengan kemajuan dan juga teknologi yang sedia ada, penggunaan AR ini juga sebenarnya dapat memperkembangkan maklumat dengan cara lebih mudah dan lebih pantas. Saya juga melihat bahawa apa yang dibuat oleh Pustaka Negeri Sarawak ini adalah satu yang tidak pernah lagi dibuat di mana-mana galeri. Sepanjang pengalaman saya dalam bidang seni visual di Malaysia dan juga tapi di Malaysia masih lagi sesuatu yang amat baru. Dan perkara ini juga sepatutnya sudah mula diambil berat dan ambil kira oleh semua mereka yang terlibat dalam seni visual, terutama dalam mendokumentasi dan juga orang kata mengakibkan ataupun merekodkan data yang ada dengan cara dengan lebih maju, lebih moden. Dan augmented reality bagi saya adalah satu pendekatan yang cepat, mudah dan berkesan. Langkah ini adalah satu langkah yang amat baik dan patutnya untuk dikembangkan lebih jauh supaya pendokumentasian pada seperti yang berlaku sebelum ini secara konvensional dapat diubah dalam bentuk lebih secara digital. No, it's not working. Hai, saya Puspa dari Pustaka Negeri Sarawak, kumpulan Nadim. Okay, ni adalah newspaper kios kita. Okay, sebelum ni kita menggunakan newspaper kios ni untuk mengakses newspaper dan magazine. So sekarang ni memang ni under maintenance, tengah not working. Hari ni jugalah dia dan tak working. So oleh itu dengan projek kami ni, kalau ni under maintenance, kita masih boleh guna dengan cara kita scan QR code dan kita akan dibawa ke pangkalan data. So selepas ni saya akan menerangkan lagi projek kami, iaitu projek Freda oleh kumpulan Nadim. Okay. Kumpulan Nadim terdiri daripada 5 orang ahli dan seorang penasihat. Penasihat kami adalah Tuan Haji Japri Bujang Masli dan ketua kumpulan kami adalah Puan Norasi Masitam. Ahli-ahlinya saya Puspa Diana binti Jawi, Encik Tony Sherburn, Encik Musa dan juga Puan Freda. Okey, Puan Freda ni ada kaitan dengan nama projek kami. Okey, projek kami iaitu Freda. Freda ni dia punya definisi dia stand for free tu digital access. Dia alphabetical. So Freda ni adalah sistem QR code di mana untuk kita direct ke pangkalan data tu. Okey, asalnya kumpulan Nadim ni berbincang. Okey, kami dapat mengenal pasti di mana pangkalan data pustaka ni aksesnya teramat rendah. Okey, walaupun dah pelbagai promosi, dah pelbagai awareness lah yang dah dilakukan, masih rendah. Jadi kami dan kata sepakat membawa projek ni, Freda ni ke KIK. Okey, di KIK kan. Okey, problem statementnya tadi adalah kekurangan pengguna mengakses pangkalan data kami. Okey, dari situ kami mengenal pasti juga kenapa berkurangnya pengguna mengakses pangkalan data. Okey, berkurangnya adalah antara feedback pengguna adalah birokrasi akses ke pangkalan data tersebut. Okey, contohnya okey, pengguna perlu pergi ke website pustaka and then cari online services, pergi ke online services tu, pergi lagi ke press reader, baru login, baru dapat masuk ke pangkalan data tersebut. Contohnya press reader ni lah. Okey, jadi apa yang kami boleh buat? Kami memudahkan akses ni, kami simplekan dia
QR code ni kita direct terus ke pangkalan data tu, di mana user terus login. Membership dia boleh akses terus ke pangkalan data tu. Okey, lepas ni saya demo ya. So, dengan adanya sistem ni, pengguna boleh mengakses dengan mudah bila-bila masa dan di mana-mana saja. Okey, sesuai dengan fungsi Pustaka Negeri Sarawak juga, ia berkait dengan fungsi pustaka di mana kami menyediakan pangkalan data online services 24 jam kepada pengguna. Okey, yang ni lagi best, pengguna boleh baca bila-bila dia nak, di mana-mana saja je. So dengan hanya scan QR code. Okey, ni QR code-nya. Okey, so saya akan demo bagaimana nak scan QR code ni. Kita imbas QR code Freda. Okey, QR code Freda ni kita boleh dapatkan di laman web pustaka, di online learning platform iaitu Pandey, dan juga di premis pustaka seperti di meja makan kafe, di meja rujukan pengguna dan juga di meja staff. Seterusnya dia akan membawa kita ke page login dan kita log masuk menggunakan akaun Sarawak ID. Terusnya kita tekan continue. Dan kita tekan continue lagi untuk mengakses. Dia akan membawa kita ke page press reader. Kita boleh select publication. Kita boleh pilih countries. Contohnya saya pilih Malaysia. And then kita juga boleh pilih ikut kategori untuk majalah. Kita tekan read now untuk membaca. So macam saya berpuasa hari ni, so saya nak cari halaman untuk resepi masakan berbuka puasa. Okey, saya dah jumpa halaman resepi. So saya tekan text view. Okey, here you go. Dia akan keluar page macam ni. Hari ni bolehlah saya mencuba resepi masakan baru. Selamat mencuba guys. Secara kesimpulannya, projek ini telah meningkatkan akses pangkalan data pengguna ni sebanyak 106% daripada 2019 punya data. So dia perbezaan ni sebelum 2018 tu. So banyak peningkatan yang kita dapat dan membership pun turut meningkat sebab kita macam mana kita menggalakkan pengguna untuk mendaftar menggunakan pangkalan data kita. Sebabnya juga pangkalan data ni dilanggan oleh pustaka begitu boleh dikatakan sangat berharga ya. So kalau kita tak guna amatlah rugi sebab informasi ni, konten dia beribu-ribu majalah, beribu-ribu newspaper updated. Semua ni memang sesuai dengan orang umum. Kalau nak yang updated memang terus di-updated. Contohnya you nak 29 September, hari ni adalah 30 Oktober, you boleh access dari situ. You tak payah include cost, kecuali kena ada internet access lah ya. Sebab dia free. Untuk membership kita dia memang free. So diharap lepas ni sesiapa yang menonton ni boleh try guna dan promosikan kepada orang sekeliling anda, keluarga, kenalan dan juga rakan sekerja ke. Okey. Akhir kata daripada saya, bersama-samalah kita mengembangkan idea terus berinovatif dan kreatif untuk meningkatkan prestasi kerja dan juga meningkatkan produktiviti kerja. Okey, oleh itu sekian, terima kasih.
Assalamualaikum dan salam inovasi. Bersama kami iaitu Kumpulan Allegiant akan mempersembahkan produk kami iaitu iNunjuk. Daripada masalah-masalah tersebut, kumpulan kami telah mendapat ilham dalam penghasilan produk ini. Maka terlahirlah produk kami iaitu iNunjuk. Apakah iNunjuk? iNunjuk adalah direktori interaktif yang membantu para pengunjung untuk mendapatkan informasi arah tuju yang mereka inginkan. Kumpulan kami menggabungkan elemen konvensional kepada interaktif di mana kami menggunakan video sebagai penunjuk arah. Dan yang paling penting, iNunjuk ini menggunakan perisian percuma yang terdapat di internet. Semasa penghasilan produk kami iaitu iNunjuk, kami menitikberatkan beberapa objektif seperti memudahkan para pengunjung untuk mengakses dalam bangunan, seterusnya mengurangkan soalan berkenaan dengan lokasi dan yang terakhir adalah memanfaatkan penggunaan teknologi terkini. Sekarang saya akan menunjukkan cara-cara penggunaan iNunjuk. Jika pengguna hendak ke kaunter perkhidmatan, sila sentuh kaunter perkhidmatan. Kita mempunyai 3 kaunter perkhidmatan utama. Jika pengguna hendak menghantar buku, boleh sentuh pusat sumber maklumat. Bolehlah menonton video. Kumpulan kami telah menyertai beberapa konvensyen seperti Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif Perkhidmatan Awam Peringkat Wilayah Sarawak pada tahun 2018 dan Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif Perpustakaan Awam se-Malaysia pada tahun 2018 dan kami telah mendapat tempat naib johan pada konvensyen tersebut. Itulah saja penerangan tentang projek kami iaitu iNunjuk. Jika anda ingin menggunakannya sendiri, datanglah ke Pustaka Negeri Sarawak Miri. Menarik kan? Begitulah tadi perkongsian yang kreatif dari mereka. Diharapkan projek-projek inovasi ini tadi dapat memberi inspirasi dan juga motivasi kepada anda semua. Okey, jangan lupa untuk bersama kami pada petang ini pukul 3 petang untuk sesi perkongsian video inovasi perkhidmatan seiring dengan norma baharu. Assalamualaikum dan salam inovasi.